Main apa, Mat? Kita main lah. Main apa, Mat? Banyak sangat tau. Ambil banyak benar. Siapa ni? Astaghfirullahaladzim walladzina ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, nikmat, izin, inayahnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hujan pada malam ini sebagai manfaat kepada kami, tidak sebagai malapetaka kepada kami. Dan mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan ianya akan menjadikan kita ini di kalangan orang-orang yang beramal soleh lillah, yang hanya semata-mata kerana Allah, amalan soleh yang insya-Allah yang akan menjadikan kita ini di kalangan orang-orang yang beriman. Keimanan dalam arti kata kita yakin dengan Allah, yakin dengan Al-Quran, yakin juga dengan sunnah sirah, hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini agar kita akan selamat untuk kita ini menuju ke dalam alam kubur, menuju ke dalam alam padang mahsyar, bersempena dengan fasa yang ketiga daripada bulan Jumadal Akhir. Pada hari ini sudah masuk hari yang ke-20, malam yang ke-21, dan mudah-mudahan insya-Allah pada bulan Jamadil Akhir ini akan dikabulkan, akan dimakbulkan doa-doa kita untuk kita ini masuk ke dalam syurga Allah, duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Tuan-tuan muslimin
Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuan Imam, Tuan Muazzin, seluruh jawatan kuasa surau At-Tarbiyah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan cuba menyambung pengajian kita dalam kitab Fiqh 4 Mazhab. Alhamdulillah kita telah pun masuk dalam muka surat yang ke-278. Dalam muka surat yang ke-278 dalam tajuk besar yang baru, keadaan orang sakit yang melakukan sembahyang. Keadaan orang sakit yang melakukan sembahyang. Tuan-tuan, disebutkan oleh pengarang Dr. Abdul Qadir Ar-Rahbawi yang menyatakan bahawa barang siapa yang sakit, yang tidak mampu untuk sembahyang wajib sambil berdiri, maka bersembahyanglah sambil duduk. Dan jika ia mampu berdiri, namun khawatir berdiri akan menyebabkan penyakit yang lain, atau bertambah sakitnya, atau memperlambatkan kesembuhannya, maka ia dibolehkan untuk sembahyang sambil duduk. Dan jika seseorang tidak mampu berdiri, namun ia mampu berdiri dengan bersandar kepada dinding atau yang lainnya, maka ia tidak boleh sembahyang sambil duduk. Dan jika seseorang mampu berdiri pada waktu yang singkat, walaupun hanya mampu untuk takbiratul ihram, maka hendaklah ia berdiri sesuai dengan kemampuannya, lalu ia boleh duduk di sisa sembahyangnya. Jika tidak sanggup untuk duduk, sembahyanglah sambil berbaring ke sebelah kanan dan menghadap kiblat. Tuan-tuan, rupa-rupanya ini adalah salah satu kaedah yang telah pun dibincangkan oleh para sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rupa-rupanya banyak kaedah yang dibenarkan, yang diberikan kelonggaran kepada orang-orang yang sakit, asalkan nak semayang aja. Asalkan semayang. Tapi masalahnya kita pada hari ini ramai yang tak semayang, alasannya sakit. Jadi sebab itu tuan-tuannya, kalau yang sakit, kata pengarang Dr. Abdul Qadir Ar-Rahbawi, selagi mana dia mampu berdiri, maka berdirilah, walaupun dengan bersandar di dinding atau yang lain-lainnya. Walaupun hanya sekadar mengangkat takbiratul ihram, kemudian dia duduk, maka sembahyanglah. Sebab itu tuan-tuan, beza bagaimana kita yang pada hari ini sudah pun belajar, yang kita hari ini sudah pun mengaji, maka kita dapati bahawa banyak cara untuk kita ini, untuk kita bersembahyang. Sebab itu tuan-tuan ya, bila kita mengambil pandangan Imam Hanafi, apa kata Imam Hanafi dalam muka surat 278? Imam Hanafi berpandangan yang lebih baik adalah sembahyang sambil terlentang, sambil menyandarkan punggungnya dan kedua-dua kakinya menghadap ke arah kiblat. Kemudian kedua-dua betisnya ditegakkan, lalu kepalanya diangkat sedikit hingga membuat wajahnya menghadap kiblat. Oh tuan-tuan, rupa-rupanya Imam Hanafi berpandangan lebih baik kalau semayang itu dalam keadaan kakinya terlentang menghadap kiblat. Kita ni macam jenazah. Jenazah ni kalau dah meninggal, kakinya menghadap kiblat. Jadi tuan-tuan, kita duk faham tak elok kaki menghadap kiblat. Tapi rupanya Imam Hanafi berpandangan, kalau dah tak mampu, tak apalah katanya, duduk, terlentang, sandar, kedua-dua kaki menghadap kiblat,
kedua-dua betisnya ditegakkan, maksudnya menentang. Dan kalau dalam keadaan berbaring tu, kepalanya diangkat sikit je, untuk wajahnya menghadap kiblat. Jadi ini pandangan Imam Hanafi. Jika tidak mampu sembahyang berbaring, maka sembahyanglah sambil terlentang. Dan dari semuanya itu, jika seseorang mampu untuk rokok dan juga sujud, maka laksanakanlah. Dan jika hanya mampu mengerjakan salah satunya, maka kerjakanlah, dan sisanya dengan berisyarat. Jika tidak mampu rukuk dan sujud, maka sembahyanglah dengan isyarat, dan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Tuan-tuan, rupa-rupanya kalau dah tak mampu sangat-sangat, hanya dengan isyarat boleh. Ini persiapan kita ya. Sementara kita sihat ni, sebelum kita sakit ni nanti, maka ni persiapan ilmu kita. Kalau nanti sakit, maka macam inilah kita semayang. Tuan-tuan, kalau kita mampu untuk rokok tu sikit, tunduk kepala, dia angkat kepala, dia sujud tunduk sikit, lebih sikit lah. Tunduk tu lebih daripada rokok tadi. Kalau rokok ni sikit, sujud ni tundukkan ke bawah sikit. Ni yang telah pun disebutkan oleh Dr. Abdul Qadir Ar-Bahawi, yang ianya menyatakan bahawa dalam surah An-Nisa ayat 103, fazkurullah, ingatlah Allah pada waktu berdiri, qiyaman wa qu'udan, ataupun pada waktu berbaring, wa ala junubikum, dan ketika itu, ketika kamu berbaring itulah kamu mengingati Allah, yakni kamu sedang bersolat, bersembahyang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan ni, tak kira duduk ke, tak kira berbaring ke, maka inilah yang kita nak jaga semayang kita, walau sakit, walau sihat. Tuan-tuan ya, sambung. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-286. Tuan-tuan ingat tak ayat 286 ni? 286 ni ayat apa? Ayat last sekali. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang paling akhir. 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat. Kita baca dalam tahlil. Nah, rupanya tahlil tu ambil daripada ayat Al-Quran, tuan-tuan. Jadi kalau dah baca ayat Al-Quran, apa masalahnya? Apa salahnya? Tak ada salahnya, tuan-tuan ya. Ini ayat last. Allah tidak bebankan seseorang illa, kecuali wus'aha, dalam keadaan yang dia paling sanggup. Jadi kalau dia boleh takat kepala je, sunduk sikit, takat kepala. Sebab apa? La yukallifullah, Allah takkan bebankan. Kalau dia boleh tunduk sikit takat itu je lah. Sebab la yukallifullah, Allah takkan bebankan. Illa usaha, melainkan dengan kesesuaian, melainkan dengan kesanggupan diri dia. Dan hadis daripada Imran bin Husain, ia berkata, aku menghidap penyakit buasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang. Maka sabda Nabi, sembahyanglah kamu sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka sambil duduk. Jika tidak mampu, maka berbaringlah. Hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Imam Al-Muslim, dan Imam An-Nasai menambah, maka jika dia tidak mampu, maka sembahyanglah sambil terlentang. Oh tuan-tuan, rupa-rupanya cicit Nabi Rasulullah. Cicit kan? Imran bin Husain ya. Husain bin Ali. Ali bin Abu Talib, cicit Nabi Rasulullah.
Rupanya dia pernah tanya dengan Nabi, "Ya Rasulullah, aku mengidap penyakit buasir." Rupanya dulu lagi dah ada penyakit buasir. Ni bukan cerita baru ni. Kita duk ingat penyakit buasir ni penyakit sekarang. Dulu lagi dah ada penyakit buasir. Dan salah seorangnya ialah Imran bin Husain, cicitnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun tuan-tuan sesiapalah tuan-tuan, ya mungkin orang lain, wallahu taala alam. Tuan-tuan, jadi Nabi kata apa? Nabi jawab apa? Nabi kata sembahyanglah sambil kamu berdiri. Jika tidak mampu, maka sambil kamu duduk. Jika tidak mampu, maka sambil kamu berbaring. Dan Imam An-Nasai menyatakan bahawa jika tidak mampu, sembahyanglah sambil terlentang. Terlentang ni maknanya macam mana ya? Terlentang ya? Mata tengok atas ya? Kepala kita menghadap ke atas. Tuan-tuan. Macam baring, macam jenazah tu. Tuan-tuan ya? Maka inilah cara tuan-tuan ya, ikut keadaan tuan-tuan ya. Kalau sakit macam mana pun, maka wajibnya sembahyang. Baik, sambung. Dan makruh hukumnya bagi orang yang sakit meninggikan sesuatu untuk sujud di atasnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit dan baginda melihat dia sedang sujud sembahyang di atas bantal. Lalu Rasulullah mengambil bantal tersebut dan bersabda, sembahyanglah kamu di atas tanah jika kamu mampu, lantai jika kamu mampu. Dan jika kamu tidak mampu, maka sembahyanglah dengan isyarat, dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Abu Khatim serta dianggap sebagai mauquf. Tuan-tuan, maknanya apa? Ada orang dia mungkin tak boleh sujud ya. Jadi dia ambil bantai, dia ambil apa-apa sahaja, dia letakkan di atas riba dia. Jadi time sujud, bolehlah dia sujud tu tadi. Dapatlah dia sujud sebab letak atas bantai. Nabi ambil bantai tu. Nabi kata, sembahyanglah kamu seadanya, sembahyanglah kamu dalam keadaan jika kamu mampu, dan sekiranya kamu tidak mampu, maka sembahyanglah dengan isyarat. Jadikanlah sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Maknanya Nabi kata tak payah nak berbantai-bantai ni. Tak payah nak berlapik-lapik ni. Tak perlu tuan-tuan ya. Jadi ini kaedah. Walaupun ada setengah orang ya, dah lama tak sujud dia, teringin nak sujud, tapi dah tak mampu nak buat macam mana. Tuan-tuan, maka begitulah sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ya. Dan Imam Hanafi berpendapat sembahyang dalam keadaan seperti itu gugur dan tidak sah sembahyangnya. Tuan-tuan, rugi pula. Dahlah tak sah, gugur pula tuan-tuan. Jadi tak apalah. Isyarat pun isyarat lah. Hanya sekadar menundukkan kepala, sujud lebih rendah daripada rokok. Tuan-tuan ya. Maka ini kaedah untuk kita sembahyang bagi orang-orang yang sakit. Boleh duduk, boleh apa tadi? Boleh bersandar, boleh sembahyang kita ini bersandar di dinding, boleh berbaring seadanya. Nampak ya? Tuan-tuan. Jadi ini kaedah daripada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ya. Jadi buatlah semampu mungkin. Ikutlah sedaya mungkin. Baik, sambung. Tuan-tuan ya, tajuk baru. Perbincangan sembahyang sunat. Sembahyang sunat dianjurkan kepada seseorang yang sudah terkena taklif sebagai tambahan dari sembahyang yang wajib. Apa makna taklif? Kallafa yukallifu. Orang yang mukallaf. Makna mukallaf ni apa dia? Panjang cerita, saya ringkaskan. Di masjid saya dah jelaskan panjang lebar. Tuan-tuan, masa kuliah maghrib, tuan-tuan, taklif ni orang yang telah mukallaf. Bukan mu'allaf ya. Mu'allaf lain. Mu'allaf ni dia baru masuk
Islam. Mukallaf ni maknanya dia sudah dipertanggungjawabkan dosa dan pahala. Itu makna mukallaf. Mim, kaf, lam, fa. Muallaf orang yang masuk Islam, baru masuk Islam. Mukallaf orang yang sudah dipertanggungjawabkan dosa dan pahala. Siapa mukallaf ini? Balighun mukallafun. Balighatun mukallafatun. Kalau orang lelaki dia sudah baligh, maka dia sudah dipertanggungjawabkan dosa dan pahala. Siapa orang lelaki yang sudah baligh, yang telah keluar maninya? Dah mimpi, dah keluar maninya. Dijelaskan dalam kitab fiqh Imam Syafi'i menyatakan bahawa jika umur seseorang lelaki ataupun perempuan khamasata asyara, umurnya 15 tahun, bulannya Qamariyah, tahunnya Hijrah, cukup 15 tahun, lelaki ataupun perempuan, keluar maninya, keluar haidnya, maka dia mukallafun balighun. Dia sudah dikira baligh dan dia sudah dikira sebagai mukallaf. Dipertanggungjawabkan dosa dan pahala. Orang perempuan, cukup umur 15 tahun, keluar ataupun tak keluar darah haidnya. Sama macam orang lelaki tadi. Keluar ataupun tidak keluar maninya, maka balighatun mukallafatun. Dia sudah dikira baligh dan dia sudah pun mukallafah, sudah pun dikira sebagai dipertanggungjawabkan dosa dan pahala. Ada orang dia lambat sikit. Jadi sebab itu kita ni, lelaki perempuan ni kena ingat ni. Bila tarikh kita baligh? Tahun, bukan tarikh, tahun. Tarikh ni mungkin payahlah kot. 11 bulan 11 2011 awal benar. Lambat benar macam 2011 baru balik Jadi kena ingat ya. Saya dah jadi 5. Saya dah jadi 5. Jadi tuan-tuan kena ingat darjah berapa? Tingkatan berapa? Kenapa saya kata kena ingat? Sebab bila kita sudah baligh, bila kita sudah mukallafun, dipertanggungjawabkan dosa dan pahala, sembahyang jatuh wajib. Puasa jatuh wajib. Jadi kalau kita tinggal puasa, kita wajib qada. Sebab kita dah baligh masa tu. Sebab tu saya minta tuan-tuan ingat balik bila, umur berapa kita baligh. Baik lelaki, baik perempuan. Lelaki keluar maninya, perempuan keluar haidnya. Kena ingat. Jadi kalau kita tinggal puasa tahun itu, wajib qada balik. Kalau kita tinggal semayang ketika itu, wajib qada balik. Jadi kiralah kalau katalah umur Imam Syafi'i kata sampai umurnya khamsata asyara, 15 tahun. Keluar ataupun tidak. Mika dah keluar ke belum? Belum. Umur berapa? 40. Jadi dia tetap dikira sebagai baligh. Masa umur 15 tu. Cukup tahun Islam, bulan Hijrah, maka dia sudah dikira baligh. Katalah tak ingat. Tak ingatlah Ustaz. Bila ya? Umur berapa, tahun bila, tak ingat. Maka kira umur 15 tahun. Bila umur 15 tahun, dah wajib semayang, wajib puasa, wajib segala-galanya.
buat dosa tanggung sendiri. Dan tuan-tuan, tak ada istilah, minta maaf sebut ya, tidak ada istilah sebelum baligh siapa tanggung dosa? Ayah tanggung dosa. Tak ada istilah tu. Tak ada. Ayah masuk neraka lah. Dah macam saya 7. Orang ni. 7 nak kena nanggung. Ai, ya Allah Rabbi, tuan-tuan. 7 neraka lah masuk, tuan-tuan. Tak ada istilah. Tuan-tuan. Istilah apa lagi? Orang perempuan ni. Sebelum kahwin, siapa nanggung dosa? Bapa. Lepas kahwin, suami tanggung dosa. Atau orang perempuan, syurga semua lah. Mana ada dosa? Sebelum kahwin, bapa tanggung dosa. Ni pemahaman kan? Lepas kahwin, suami tanggung dosa. Atau apa dosa orang perempuan? Tak adalah dosanya. Dah ditanggung semua. Baik jadi orang perempuan. Kopi tu. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada istilah macam itu, tuan-tuan ya. Yang dikatakan tanggung dosa tu kalau tidak dididik. Bapaknya tak ajar. Tak didik dengan hukum hakam. Dia tak tahu. Suaminya tak ajar. Tak didik. Tak bawa ke pengajian, tuan-tuan. Jadi yang itu yang tanggung tu. Tapi kalau dah dididik, dah diajar, tuan-tuan ya, maka tak ada istilah tanggung-tanggung dosa, tuan-tuan ya. Sian, tuan-tuan ya. Orang anak ramai. Abang Ibrahim ni anak ramai. Berapa? 8 ya? 7 orang. Sama kita ya. Tapi awak kalah dengan dia ada kembar, awak tak ada kembar. Tuan-tuan ni, 7 anaknya. Ai jenuh nak nanggung 7. Jadi tuan-tuan, nak kita katakan bahawa tak ada istilah tanggung dosa ni. Tanggung sendirilah. Kita yang buat salah, kita tanggung. Kita yang buat dosa, kita tanggung. Tuan-tuan ya. Jadi, tuan-tuan, maka inilah. Tuan-tuan. Dan bila mana perkara ini, tuan-tuan ya, kita dah laksanakan, maka kita tambah lagi dengan sembahyang sunat. Yang wajib tadi dah buat. Maka tambah dengan sembahyang sunat. Jadi, dengan sembahyang sunat ni, tengok muka surat 281 tu, satu hadis kita tengok, tanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling awal dihisab dari amalan seorang hamba fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, adalah sembahyang. Mula-mula sekali yang akan dihisab Allah tanya ialah sembahyang. Bukan puasa tak tanya, haji tak tanya, tanya. Tapi mula-mula sekali ialah sembahyang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, padahal ia Allah yang Maha mengetahui. Allah kata apa pada malaikat? Lihatlah sembahyang hamba-Ku. Apakah dilakukan dengan sempurna atau ada yang kurang? Jika sempurna, tulislah sempurna. Jika kurang, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah apakah hamba-Ku pernah mengerjakan amalan sembahyang sunat. Jika ternyata mereka pernah mengerjakan amalan sembahyang sunat, Allah berfirman lagi, sempurnakanlah sembahyang wajib hamba-Ku dengan sembahyang sunatnya. Kemudian perhitungkanlah amalan-amalannya dengan cara yang demikian. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Sebab tu tuan-tuan, kita kena sembahyang sunat ni untuk top up. Istilah bahasa kita ni, kita top up. Kalau tak sempurna sembahyang wajib, sembahyang sunat tu akan menyempurnakan. Katalah sembahyang wajib ni 27 pahalanya. Kita pergerakan salah, tolak 1. Bacaan salah, tolak 1. Khusyuk tak khusyuk, tuan dia. Tolak daripada 27 sembahyang jemaah
dapatlah satu lah. Penyudahnya dapat satu. Atau kalau kita semayang seorang-seorang, berapa pahala? Satu. Tolak satu, udah kosong. Tak apa lagi. Tolak satu lagi, udah negatif. Kata pasal tadi. Terugilah tuan-tuan. Jadi sebab itu, kita ni, kalau semayang di rumah sekalipun, jemaah. Kalau semayang di rumah sekalipun, jemaah. Saya cuti sekolah, anak balik. Cukup 7-7. Seronok. Semayang jemaah. Tapi masalahnya, walaupun anak hafal Quran. Anak sulung tu Alhamdulillah. Hafal dah. Habis 30 juzuk. Bulan berapa baru ni? Tak ingat. Ada masuk kan? Sekolahnya masuk Facebook hari tu. Katalah bulan 10 ya. Tapi masalah saya ni, saya juga kena jadi imam ya. Sebab anak pakai telekung. Mana mau pakai telekung jadi imam? Jadi masalah juga ke situ, tuan-tuan ya. Kita apalah semayang Jumaat. Walaupun baca inna a'taina wal asri inna a'taina izaja. Kenapa tiga tu? Wal asri inna a'taina izaja. Sebab inilah tiga yang paling pendek, tiga je pun. Wal asri 3 ayat, inna a'taina 3 ayat, izaja pun 3 ayat. Jadi ingat balik masa jadi imam sembahyang tarawih 2 tahun lepas, ingat? Kan kita semua jadi imam ni, lelaki ni semua jadi imam sembahyang tarawih lepas. Time PKP tu. Sembahyang di rumah. Mana boleh datang surau masa tu, masjid tutup. Duk ulang tu, inna a'taina wal asri izaja. Tambah sikit kul huwallah tabat siada. Hai, janganlah PKP sekali lagi. Jenuh tuan-tuan, PKP sekali lagi. Kita tengok yang dalam video tu kan. Cucunya ngangkat kain tok tu kan. Tengah semayang. Datang cucunya ngangkat kain tok je. Hai, habis batal semua orang. Dia sebenarnya yang belakang tak batal pun. Terus je lah semayang. Tapi dah tak tahan gelak. Tak tahan gelak tuan-tuan ni. Jadi khotib kan. Pakat jadi khotib semua ni. Semua khotib, dulu boleh berapa? 12 orang je kan? Tak silap, 12 orang je rasanya. Mangkor tuan-tuan. Saya nak pinjam tongkat surau hari tu. Tongkat dia satu je. Itu yang pegang panah tu. Anak gelak masa tu. Apa tak pernah tengok orang pegang panah. Pimunjo juga pegang panah yang busur tu. Ada orang pegang mop. Tangkap gambar pula tu masuk dalam Facebook, Haji. Kalau ia pun cabutlah mop bawah tu, pegang batangnya aja. Dengan mop-mopnya, dah pegang di atas pula tu mopnya tu. Allahu Rabbi, macam-macam PL. Macam-macam PL. Tuan-tuan, saya nak pecah rahsia malam ni. 12 orang tu. 12 orang tu kan ada borang. Dan borang tu perlu disahkan oleh 2 tempat. Satu balai polis. Yang kedua pejabat agama. Saya tak cerita korang ni malam ni baru nak cerita. Borang tu di tangan saya. Saya pengurusi masa itu. Pandai Haji yang berhenti awal. Kalau tidak Haji lah adab. Saya adab tuan-tuan. Orang telefon. Ustaz, jangan lupa nama saya, katanya. Orang datang ke rumah, ketuk pintu. Ustaz, nama saya jangan lupa tulis. Saya nak semayang raya di surau, katanya. Tuan-tuan, pening saya. Yang WhatsApp, yang telefon yang datang ke rumah. Macam mana dia mau boleh lepas, tak tahu datang ke rumah tu. Tengah PKP tu. Dan tak boleh keluar kan. Masa tu boleh seorang keluar, pergi beli barang. Time itulah datang. Tuan-tuan, jenuh saya. Macam mana ni? Kalau tulis nama orang A, nama B terasa. Nama dia tak ada, dia marah. Tulis nama C, nama D pula marah. Saya ingat saya tulis nama tu last day. Hari terakhir sebelum kena hantar tu, baru saya tulis nama. Setelah dapat ilham.
Lama saya jenuh mikir macam mana kan orang ni marah, orang tu marah. Saya pun ambil pen, bismillah. Saya ingat lagi pen warna biru masa tu. Tulis nama. Kena IC pula tu. Nama IC. Hantar balai polis Hampang. Cop. 12 orang Ustaz ya, jangan lupa. Kami datang tengok nanti. Memang betul dia datang. Kan pagi tu dia datang. Saya datang hari tu tengok, memang betul dia datang. Hantar ke pejabat agama. Ustaz Ashraf, PTA. Ustaz 12 orang ya. Jangan lebih. Tanya. Orang mangkor kita, katanya. Ustaz pun kena, saya pun kena, katanya. Tuan-tuan, saya pun dah dapat 2 tanda tangan, saya pun takat gambar masuk dalam grup. Tuan cari balik gambar tu. Ada, saya masuk dalam grup. Dengan tekaan saya, 5 minit lepas ni mesti ada orang telefon. Lepas 5 minit saya takat gambar masuk dalam grup tu, ini saja nama yang dibenarkan. Saya teka, hati saya 5 minit mesti ada orang telefon. Tuan-tuan, tak lama, 3 minit. Lepas 3 minit orang telefon. Ustaz, pasal apa nama saya tak ada? Tanya. Oh, kena marah dah weh. 3 minit je. Saya target 5 minit, orang punya 3 minit. Kenapa nama saya tak ada? Tanya. Saya kata, tengok betul-betul, saya kata. Cuba perhati elok-elok nama tu. Nama pengerusi pun tak ada. Demo tak bagi pengerusi. Tanya. Saya tak tulis nama saya, tuan-tuan. Dan memang saya tak datang pun hari tu. Saya datang sekejap je tengok. Takat gambar, jumpa polis depan tu, dan saya balik. Saya semayang di rumah. Ada gambar saya semayang di rumah. Jadi khatib ni saksi, mana ada makmum seorang. Tuan, tengah duduk atas kursi tu. Itu makmum saya tu hari tu di rumah. Saksi saya. Saya kata, pengurusi pun tak ada nama. Oh, betul juga ya. Pengurusi pun dia pun tak bagi, Ustaz. Dia pun tak bagi. Oi, saya kalau pengurusi pun dia tak bagi saya, bukan AJK ni, lagi tak ada, tanya. Barulah dia reda, tuan-tuan. Nasib baik lepas, tuan-tuan. Bukan menipu, tidak, tuan-tuan. Tapi memang saya tak semayang pun. Raya tu di surau. 12 orang raya hari tu. Tuan-tuan, mudah-mudahan tak berlaku lah sekali lagi. Ni meningkat balik ni. Minggu lepas, berapa ribu kes ke? Minggu lepas. Banyak. Ribu kesnya. Ribu. 20,000 ya? 29,000. Subhanallah. Amin. Macam dah balik pada asal dulu. Risau kan. Kita nak Ramadan lagi 70 hari ni. Lagi 2 bulan lebih sikit je. Nak Ramadan. Kita tak doa lah. Terus doa. Allah marfa'anna al-bala wal-waba. Allah marfa'anna al-bala wal-waba. Khususan virus corona. Boleh doa. Sebut khususnya virus corona ni, supaya mudah-mudahan irfa' diangkat oleh Allah, idfa' dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah 2 minit. Tanya kita habiskan satu lagi hadis dari Abu Umamah. Surat 282 dari Abu Umamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menilai amal seorang hamba yang lebih utama daripada sembahyang sunat 2 rakaat yang dikerjakannya. Kebaikan akan selalu ada di atas kepala seseorang hamba selama ia masih berada dalam sembahyang. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi. Tentang sembahyang sunat ni saya tak berapa nak fokus sangat, sebab Ustaz Syuaib tiap kali dia sebut. Banyak kali dia ulang-ulang. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. Selalu ulang benda tu. Kalau mampulah 4. Kalau tak mampu 2 pun tak apa. 2 je. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur. 2 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 selepas maghrib, 2 sebelum isyak, 2 selepas isyak. Selagi mampu, tuan-tuan. Kalau dapat buat 4, alhamdulillah. Tuan-tuan, saya rujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sembahyang duha. Bab sembahyang duha. Ada seorang sahabat, tuan-tuan, dengar Nabi Rasulullah SAW bersabda. Habis ni cerita last. Nabi kata, orang yang sembahyang duha 4 rakaat akan diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala untuk duduk di pinggir syurga.
Semayang sunat duha 4 rakaat, duduknya di pinggir syurga. Maksud pinggir ni apa? Tepi. Dia semayang duha 4 rakaat, tepi syurga duduknya. Allah bagi tempat tepi, pinggir syurga. Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tuan-tuan bayangkan 4 rakaat tepi. Kalau dua tu entah tepi pintu je. Yang tak buat langsung tak bangun semayang duha, tuan-tuan. Semayang duha ni semayang yang paling lama semayang sunatnya, melainkan semayang malam. Start terbit matahari, syuruk tu kan. Sebelum zuhur azan berkumandang, itulah time. Kalau kata 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, katalah 1.30 lah. 6 jam. 2 rakaat. Kau dapat lagi 4 rakaat. Allah Rabbi, tuan-tuan. 4 tu pun pinggir syurga, tuan-tuan. Ay, Allah Rabbi, 4 pun dapat duduk tepi je, tuan-tuan. Silahnya kalau pergi stadium, masuk stadium, duduk di mana, tuan-tuan? Belakang Jenggol, tuan-tuan. Atas pula tu. Duduk belakang Jenggol. Kata kalau go belah sini nampak lah, go belah sana haram tak nampak, tuan-tuan. Itulah umpamanya, tuan-tuan. Bayangkan 4 rakaat pinggir syurga. Hai, tuan-tuan. Jadi buatlah, tuan-tuan, esok azam. Saya pun azam esok. Tuan-tuan pun azam esok. Azam tahun baru. Azam saya tahun ini ialah untuk melaksanakan azam tahun lepas, tuan-tuan. Mangkau yuk, tuan-tuan. Tahun lepas pun tak selesai lagi. Jadi ulanglah balik, tuan-tuan. Ya. Sekopolah semayang duha, nak puasa sunat, Senin Khamis. Ya, tuan-tuan. Ya. Nak sedekah RM5. Belum lagi, tuan-tuan, belum. Kita baru sedekah RM1. RM5 tu belum lagi. Jadi azam tahun ini nak sedekah RM5 kalau boleh. Hai, tak dapat lagi. Tak percaya kakang. Mana ke siap? Buka tabung kang. Tu tabung datang. Kita tengok nanti. Ada ke tak ada 5? Tak ada. Nah, RM1 je lah yang banyak. Jenuh ngira masa kita Jumaat hari tu ya. Oh, RM1 lah yang paling banyaknya. Jarang-jarang jumpa 10, jarang-jarang 20. Kadang-kadang boleh kata tak ada lah jumpa 50, 100 rasa tak pernah. Ada sekali ya. 103 kali. 50 ada yang berikat tu ya. Duit berikat tu. Masa Jumaat situ. Jumaat sini hari ni. Hari tu, tuan ya. Jadi insya-Allah kita azam tahun kita baru ni, insya-Allah nak perbanyakkan amalan ibadah sunat, sembahyang sunat, bacaan Al-Quran, tuan-tuan ya, puasa sunat dan sebagainya. Wallahu taala alam, insya-Allah bulan depan kita akan cuba belajar jenis-jenis sembahyang sunat. Tak banyak, tuan, ada 2 ya. Jenis sembahyang sunat ni ada 2 je. Tak banyak. Tanya, yang pertama sunat mutlak, yang kedua sunat muqayyad, tuan-tuan. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah alaina. Allahumma iftah alaina, Allahumma iftah alaina ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami untuk kami ini menerima segala ajaran kitab Al-Quran ya Allah, untuk kami ini menerima segala sunnah-sunnah Nabi-Mu, sirah perjuangan Nabi-Mu, hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami, bantulah sahabat-sahabat kami di Gaza, Palestin ya Allah. Bila mana kami di sini bergembira dengan kepulangan anak cucu kami pada hari cuti ya Allah. Anak-anak cucu kami boleh pergi bersekolah ya Allah. Anak-anak sahabat kami di Gaza, Palestin tidak boleh bersekolah. Sekolah mereka diruntuhkan, dibom ya Allah. Maka bantulah mereka ya Allah. Lindungilah mereka ya Rahman. Lapangkanlah dada-dada mereka ya Allah. Ibu-ibu di Gaza, bapa-bapa di Gaza ya Allah. Anak-anak di Gaza, Palestin ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Qayyum. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih.